Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kat mana maka tak kalah? Maka tak kalah. Baqaratul Amani, muka surat 3, atas sekali. Kata Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka tatkala kelihatan atasnya, atas risalah yang kecil tu, yang bernama Baqaratul Amani. Dia Baqaratul Amani tu hak dalam kurungan tu, tak jumpa lagi tu. Tu bawah tu. Tu baru Baqarah. Hak dalam kurungan bismillah tu baru Baqarah. Hak kita duk baca lah ni tafsirah. Tapi dah jadi masyhur dah. Kalau ngaji Baqarah ni sikit ya. Baqarah ni nipis ya. Risalah yang kecil ya. Tapi dah jadi macam tu, mengaji apa Baqarah? Padahal mengaji tafsirah. Bukan Baqarah, Tafsiratul Adani. Jadi dia buat karang Baqarah tu pun tengah-tengah duk berjalan. Jalan pi Kedah. Orang dulu ni nak mengarang bukan macam kita nak kena duduk di rumah. Tu. Sebab apa? Nak kena buka komputer tu. Tak ada komputer nak mengarang macam mana tak boleh. Tu. Tidak pun nak kena ada di rumah. Sebab apa? Kitab-kitab dia ada kat rumah. Tapi orang dulu mengarang, duduk atas kapal laut pun mengarang. Ni macam Baqarah sambil duduk berjalan, dia arah anak murid dia. Dia suruh karang, dia mengarang. Mengarang sambil duduk berjalan. Nak kisah apa masa tu? Ilmu mereka tu pis sudur, ilmu mereka duduk dada. Ilmu kita pil komputer, duduk dalam komputer. Tak ada komputer habis, jam. Duduk di rumah pun elektrik tak ada. Jam terus. Okey, tak jadi. Tangguh. Orang dulu tak kisah. Kan dulu nak pergi Mekah tu, naik kapal laut. Sampai naik kapal laut nak pergi tu mengarang. Balik naik kapal laut pun mengarang lagi. Tu. Baik. Jadi, pada ni, dia mengarang matan Baqarah tu, risalah kecil tu sambil duduk berjalan. Jalan mana? Tobiak tu. Pendang. Dia pergi rata juga tapi tempat tuju dia situ. Yang minta pun di Tobiak. Faham tu Tobiak kan? Orang Kedah sekarang tak tahu. Belah KM mungkin. Tobiak ni tanpa pula. Di Tobiak tu. Dia pun mengarang sambil duduk berjalan. Tu pun payah. Tu kalau dia mengarang sambil duduk kat rumah dia mampu kita. Sebut Baqarah ni kitab payah. Tapi matan lah dia pergi mengarang. Cetak main balik pergi sana. Balik pergi Mekah. Tak kala kelihatan atasnya risalah oleh setengah talabah. Talabah ni jamak taksir. Kalau orang mengaji tata bahasa Arab, dia punya jamak taksir. Talibun talabah. Fa'ilun fa'alah. Qatilun qatalah. Katibun katabah.
Jamak taksir ni ramai. Lepas tu kita setengah-setengah talabah. Setengah-setengah daripada pelajar-pelajar. Ni Tok Usai kata, ni cerita ni di Mekah dah, bukan di Penang dah. Pi naik di Mekah tu, dia balik daripada Kedah pi. Dia mengarang tafsirah di Mekah. Dah kurah ni di Kedah. Bukan kata dia duduk belajar-pelajar pondok, duduk muzakarah. Tak. Cerita tu lain cerita. Tok Usai cerita tu Imam Gok Payang dan guru yang lain. Bukan di Kedah. Di Mekah. Jadi setengah pelajar dia tadi tengok pelik ni kitab pada bab karang ni. Pertama kali dia karang. Pelik ni. Tu. Kudrat perkuasa. Iradat perkehendak. Kalam perkata. Tak ada ni kitab dia sebut apa ni. Tu. Bukan tu saja, banyak lagi. Ni kan nak cerita ni jenuh. Bakurah ni. Apa-apa pula kitab lain tak ada apa. Buka tu sajalah, banyak lagi lah. Nanti saya akan cerita dulu. Saya lesik pun pernah cerita dah. Jadi pelajar ni pertama kali dengar. Jadi dia bahan ni. Saya cerita dah. Pada ini dia suka anak murid dia bawa keling dah. Dia suka anak murid dia lawan dia. Dia suka. Kita kah? Kita tak suka sebab apa? Takut ni kalah dengan anak murid. Dia tak apa. Lawan. Dia sonok tengok. Lawan dia sonok. Dia takut mana apa ada ni. Kalam perkata. Orang berkata-kata pada perkata, perkehendak. Membahas ia setengah talabah. Jadi pada tuturannya, tuturan risalah kecil tu. Tuturan bakurah tu lah. Mereka duk bahas. Bahas depan dia. Setengah talabah ni siapa dia? Nanti saya mengaji ni dekat anak murid Tuan Bakurah. Tu salah sik pun saya mengaji. Yang saya mengaji kat Tok Jiman Gok Payang. Tok Jiman Gok Payang. Tapi tu hak paling banyak saya mengaji lah. Tok Jiman Gok Payang kawan tu salah sik lah. Tapi tuan-tuan tak kenal. Dia ni orang. Dia bukan jenis orang tak kenal. Tok Guru ada apa nak? Ni Gok Payang sana. Bukan Gok Payang Sengedor, Gok Payang Penang. Dia jenis orang senyap. Serban jangan duk pakai. Mengajak pakai baju panas. Serban sampai satu tak. Buah atas bau. Tuan Halih pula. Cik dia sekejap. Main banyak. Dia duduk tempat orang perempuan. Dia main-main duduk tempat orang perempuan. Dia tak main duduk depan ni. Dan Tok Guru main duduk depan. Dia duduk tempat orang perempuan. Tu Saleh Sik ni tiap bulan tu rujuk dia. Dia ngajak belah Pendang jumpa dia. Muncak duduk muzakarah. Duduk muzakarah. Tu Saleh Sik pesan jangan tinggal dah. Tu Saleh pesan jangan tinggal Jiman. Dia orang tak kenal. Pergi depa kawan. Pergi mana mengaji sekali pada Tok Jiman Gok Payang. Tu Saleh Sik ni mengaji sekali. Dia pesan jangan tinggal Jiman dia. Dia pun duk pergi. Dia duk mengaji tu nampak itu Saleh Sik main. Dia mengajak kat mana-mana di Singapura. Dia duk bawa kitab. Dia duk tanya. Tu Saleh Sik tanya tak? Jiman Gok Payang. Tu Jiman Gok Payang saya mengaji ada. Dia kata setengah talabah ni. Tu. Haji Mak Pauh. Dia siap abang nama. Haji Mak Pauh. Tok Guru Haji Mak Pauh. Tuan Guru Haji Mak Pauh. Dari masa ni dia duduk di Mekah je lah. Tak buka pondok lagi. Ni hak tanya setengah talabah ni Haji Mak Pauh. Pauh ni nama kampung. Kampung Pauh. Belah Patani. Tok Guru Haji Mak Pauh. Dia ni menantu Tok Padang Ru. Tok Padang Ru ni kalau siapa duduk tani pernah dengar lah. Orang panggil Tok Wali Keramat. Keramat hidup. Lah ni pun Puak Cahaya Nun Alik duk kata hidup ni. Dia ni. Tok Ru, dia panggil Tok Padang Ru. Padang Ru. Tok Padang Ru dia pun pelik lah. Dia pakai tarbus. Dia pakai tarbus merah. Tak ada pelik orang. Sebab dia pakai tarbus. Mana ada Tok Ru pakai tarbus? Tarbus hak ada tu. Hak gamak piran ni kan. Dia bergelak dia At-Tarbusi. At-Tarbusi di belakang. Tapi tuan ni keramat. Lah ni Cahaya Nur Alik duk kata hidup lagi haji tu. Sebut bukan tak dia main malam.
Lepas meninggal lah Umar. Tok Umar depan Hu. Jadi Haji Mak Poh ni menantu Tok Padang Hu. Cerita dia. Saya pun pergi dah tempat pondok tu Haji Mak Poh. Jadi kampung lah, tak ada apa. Habis tak ada. Pondok dia mati begitu ya. Jadi Haji Mak Poh ni duk bahas. Apa Pak Da ni? Pak Da ni tuan mengabar Qur'an lah. Pelik pada orang ni. Maka datanglah atas risalah itu i'tirad. Depa pakat tik. Pada pula dia tak apa. Orang tik dia ada lagi seronok. Kita pakai duit senyap ni tu. I'tirad pada menyalahinya tuturan risalah itu akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Tapi bukan semualah. Pada beberapa tempat. Kita malam kita mengaji ni. Ini bukan ingat ceramah. Memang mengaji. Dia mengaji pasien dah macam tu lah. Datanglah atasnya iktirad pada menyalahinya tuturan Baqarah akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu pada beberapa tempat. Kalau tu saya lesik dekat sini suruh tulis. Apa dia pada setengah tempat? Itulah pada sifat ma'ani yang 7. Ada yang majak tu. Tulis. Sifat ma'ani yang 7. Dekat sifat ma'ani ni lah. Baqarah ni dia istimewa, dia special sikit. Dia sebab bila mai dekat sifat ma'ani dia terjemah apa? Cuba selok tengok. Ma'ani lah, sifat lain tak? Berkuasa, berkehendak, pendengar, pelihat, berkata. Tu. Kitab lain berkata-kata, melihat, mendengar kan. Berkehendak. Baqarah dia tak. Maka hamba hurai baginya, bagi setengah talabah tadi. Pada Abu cerita, demikian tuturan yang menyalahi itu yang tak semacam tu. Sebab apa aku kata perkata, tak kata berkata. Dan menyatakan, menjelaskan kehendaknya. Kehendak tuturan itu. Sebab apa aku terjemah perkata dan wajah ubahnya ubah tuturan tu. Kenapa tak kata berkata-kata? Perkata. Cerita tu mungkin panjang aku pada bab sakang ni kan. Tok Ua nak murid ni. Pada pula orang alim. Siap kena jerkah tak tahu lepas tu kan. Dia apa biasa nak murid pada ni kena jerkah biasa. Maka terpaksalah atasnya. Atas tengok talabah tadi. Terpaksa membenarkan ubahan itu. Terpaksa kena terima. Kalau itu nampak je. Nampak. Nampak. Itu pertama kali tu. Tapi sebenarnya bukan pertama kali. Ada kitab. Kata tuan-tuan pergi pondok. Saya nak tunjuk kitab-kitab yang terjemah dengan apa ni. Ada. Dalam handset saya pun dah saya himpun kitab-kitab yang terjemah dengan apa ni. Dia maknanya bukan pada seorang. Dia pada ni yang mempopular. Di kitab-kitab yang lain tu, saya maksud bukan kitab-kitab Misbahul Munir dah. Misbahul Munir, apa, Taqi Ikhwan tu anak-anak murid dah. Itu saya tak ambil. Anak murid biasalah kan. Tak ni. Kitab hak atas pada ni. Kalau Misbahul Munir, Taqribul Ikhwan, ada lagi, Pati Faridah tu anak murid pada Tak. Ni hak atas pada dia. Ada terjemah dengan apa? Cuma terjemah tak habis. Kadang-kadang dengan penglihatan, pendengaran, kalam, berkata-kata. Jadi oleh kerana orang dulu tak cakap. Mana ada orang cakap perkata? Lah ni pun tak. Kata dengan perkata. Tak ada orang cakap itu. Kan? Berlama-lama kitab. Kitab Syedok sendiri pun hak lebih tua daripada Durus Samin. Dia terjemah sama pendengaran. Kitab Wardus Zawahir. Kitab tu tak ada dicetak. Kali petani pun dia pun putus stik. Buat tu Syedok terjemah. Sama artinya pendengaran. Tak apalah pendengaran tak apa. Tapi nak beritahu kata ulama pun faham. Ma'ani ni dia bukan macam sifat lain. Itu ya. Baik, saya nak baca dulu yang baru nak cerita. Sebab kalau cerita tu padan tekak tu ya. Betul habis ya.
Tuan-tuan pernah mengaji, Alhamdulillah lah. Saya tak pernah mengaji, teruk sikit lah. Ni pun kalau saya tahu, kalau ada yang pakar-pakar ni seronok, saya tak tahu. Kan? Saya tak tahu. Kamu ada yang duk berlawan seronok je. Saya pun nak tiru macam tu juga. Ada yang duk berlawan seronok. Bahasa macam tak kena ni Ustaz ni. Tu seronok dengar. Tak apa. Kalau siapa bahasa tak kena, tolong abang. Ustaz, saya bahasa tak kena ni. Tolong. Bangkit. Bangkit tak apa. Ni bukan main duk cabar pula tak. Bukan. Muzakarah. Ustaz ni something rupanya. Tak. Tak ada ustaz main duk mengajak duk cabar. Tak. Kita muzakarah. Dia kat mana-mana hidup. Jadi pada pun cerita, wajah ubahnya. Maka terpaksalah atasnya. Terpaksa ni maknanya kalah. Dia pun terima ubahan tu. Membenarkan ubahan-ubahan yang tersebut. Tu. Mana ubahan tuturan tu. Dan jikalau ubahan tu menyalahikan mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun, menyalahi ni tak sama, bukan menyalahi duk pergi kata salah tak. Tak sama dengan mafhum kitab-kitab yang lain sekalipun. Pada yang sebut mafhum ni dia kena faham. Benarnya kita nampak je Baqarah ni nampak macam tak sama dengan Faridah. Sebenarnya sama. Faridah terjemah berkata Baqarah terjemah perkata. Tapi berkata Faridah tu bukan maksud macam kita duk kata macam ni. Itu kata mafhum. Dia pada kata apa? Menyelih mafhum saja. Faham kita je nampak tak serupa tapi sebenarnya serupa. Sebab orang dulu ni dia tak kata begitu. Kita jenis kita orang Melayu ni, dia orang Melayu dia kita jauhi syedok terima melihat. Walaupun nampak macam lain. Melihat bila. Tapi melihat lepas faham. Bukan macam melihat macam mana kita dok faham melihat. Tapi tuan-tuan buka tengok Sirajul Huda. Sirajul Huda, kitab Indonesia. Dia ulama sambas tu. Dia mengarang. Dia cuma penglihatan pendengaran. Dia tak cuma melihat. Sirajul Huda. Banyak lagi kitab-kitab ni. Ya saya nak share kat siapa tu. Saya duk himpun. Saya duk ambil kitab. Sampai di Indonesia saya ambil. Indonesia pun terjemah dengan pendengar, pelihat. Cuma dia terjemah pendengaran. Pada tak? Pada pendengaran lain. Pendengar lain. Pada ni dia bahasa dia halui. Macam kita. Berkata, perkataan lain. Perkata halus sini. Berkata-kata. Perkataan. Quran. Kita duduk dengar. Itu perkataan. Itu juga. Pendengaran bagi dia lain juga. Mendengar, pendengaran. Hasillah pendengaran. Bila kita mendengar, maka nyatalah pendengaran itu. Itu padanya dia macam tu. Tak apalah kita tak guna, tak apalah. Sebab ada juga orang yang duk iktiraf pada ni tak betul. Kan? Dia nak kata tak betul juga. Kita baik-baik ada dia nak terjemah macam tu, dan kita jangan duk guna. Bahkan terjemahan macam dia lebih kita mudah faham. Tuan-tuan kalau duk ngaji, duk terjemah, melihat, berkata juga, tak faham lagi sudah. Saya cabar. Tak faham sudah. Kalau nak baca kitab, saya nak hadir duk, saya nak tanya soalan. Bukan sembang kemas, memang sembang kemas dia pun tadi. Kan? Nak tanya 3-4 soalan. Berkata-kata lawan bisu. Berkata-kata lawan bisu. Betul ke berkata-kata lawan bisu? Tuan-tuan ni berkata-kata tak? Tak berkata-kata kan? Bisu tak? Kalau berkata-kata lawan bisu, tuan-tuan bisu. Ni bisu, saya seorang tak? Semua OKU. Dapat ni. Ni apa dia? PKP ni dapat OKU. Kan? Melihat lawan buta. Siapa kata melihat lawan buta? Orang tidak melihat tak? Tadi dia lihat kan? Guna dia tidak. Kita duduk pandai. Kita dia nampak tak? Dia melihat tak? Tak melihat. Buta tak? Tak buta. Mendengar lawan bekak kan? Ni saya mula nak cerita ni. Wajah ubahan. Orang buta. Kita cakap dia dengar tak? Tak dengar. Bila kata mendengar lawan pekak. Okey, lah ni kita cakap dengan dia. Dia tak dengar. Dia pekak tak? Tak.
Tak pun. Nah. Pada duk cerita kat Haji Makpoh macam tu, kat anak murid dia. Guru-guru anggap mereka tu, nampak. Mereka mula serah. Nampak kan? Kalau macam tu tak apa. Mereka terpaksa kita terima. Saya pun pernah cerita dah mula-mula dulu. Dia pada ni pun, dia nak terjemah ni pun, dia rujuk guru dia. Guru dia hak besar Syekh Ali Maliki. Orang ulama Arab. Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki ni Sultan ulama. Sultan ulama ni semua ulama di anak murid dia rujuk dia dalam masa tu. Pada cerita kat dia, mungkin cerita dalam bahasa Arab ni. Aku ni nak terjemah macam ni, macam mana ni. Kitab-kitab Jawi di tempat aku macam lain. Syekh Ali faham apa dia cerita. Syekh Ali kata betul dah yang nak cerita ni. Okey, kalau jadi apa-apa aku jamin dia dah. Kalau ada siapa-siapa ulama Melayu iktiraf tak apa, aku jamin. Tak apa, main jumpa aku tak apa. Zaman dulu Syekh Ali Maliki ni orang takut. Kita tak kenal lah kan. Syekh Ali Maliki ni Sultan ulama ni orang takut. Kira dia ni sampai Sultan Idris panggil dah. Sultan Idris. Perak. Pi Bukit Candan. Madrasah Bukit Candan hak lama. Dekat masjid tu kan. Bawah tu kan. Dia pernah pergi situ. Madrasah Bukit Candan. Sultan Idris kebetulan pula anak murid dia situ. Anak murid dia situ. Jadi mudir situ. Syekh Zubair Filfilan. Dan Syekh Abdul Fahim. Syekh Abdul Fahim tu anak murid dia. Jadi dia pun pergi ziarah. Sultan Idris berjemput dia. Dia pergi ziarah Bukit Candan. Syekh Ali Maliki lah kata, kalau apa-apa aku duduk belakang hang. Ulama lain pun bila kata Syekh Ali Maliki, kalau kata siapa duduk bangkang pada Syekh Ali Maliki nak jumpa, bakal tak berani. Zaman tu pun bakal tak berani. Sultan ulama, dia ni alim sungguh Syekh Ali Maliki. Tanya apa pun. Dia orang Maliki, tapi alim. Tauhid pun pada duduk reti kat dia lah. Tak ada orang lawan, hadut lawan pun senyap kat belakang-belakang itulah. Jadi pada pun, dia bukan duk menyorok belakang syariah. Dia pun dah memang dah mantap dah dia tak mau mengarang kitab macam tu. Cuma kata dia nak abang dekat Syekh Ali Maliki lah. Tak ni ikut mana kata aku duk keling dengan ulama-ulama tanah Jawi pula. Menyalahi mafhum kitab lain. Itu yang saya cerita sikit tadi. Pada kalau kita tengok dalam sifat ma'ani, perhidup, perkuasa, perkehendak, perkata, perlihat, perdengar, perkata kan. Dia terima dengan Itu baru betul-betul faham. Kalau tidak, dia tak faham. Dia sebab sifat ma'ani ni, sifat yang wujudiyah. Sifat yang betul-betul ada. Dia tak macam sifat lain. Sifat lain tu bukan ada. Sungguh dia panggil. Kita pun duk cakap. Ada dengan sungguh tak sama. Sungguh ni benda nak bukti tak boleh. Cuma kita faham. Tapi nak tunjuk tak kena. Kalau kita nampak lelaki tadi tampan. Handsome. Handsome tu mana? Siapa boleh tunjuk? Saya tak handsome. Contohlah. Okey, saya ni handsome. Tak handsome lah. Contoh. Handsome saya mana? Siapa boleh tunjuk? Tunjuk. Kena kat mata. Itu dia panggil fahamnya. Dia panggil amrun iktibari. Hidung mancung. Mancung kat mana? Hidung kepek kat mana? Hidung penyek kat mana? Dia ada passion tu. Dia ada hak jenis tu. Dia ada sifat ma'ani. Dia ada sifat yang hak memang ada. Yang boleh dapat dikesan dengan panca indera. Panca indera boleh dilihat, boleh dirasa, boleh didengar, boleh dipegang. Macam kek panas. Kek warna kuning. Panas dan manis. Manis, panas, kuning ni dia punya sifat ma'ani. Tahu mana? Sebab kita pegang rasa panas. Itu ma'ani. Kita rasa manis. Itu ma'ani. Itu sifat tu. Kek tu zat. Manis tu sifat. Panas tu sifat. Hijau dia sifat. Hijau tu ma'ani tak ma'ani? Kenapa? Dapat tengok hijau. Tapi petak. Petak mula tak lihat. Petak tunjuk tak kena.
Tunjuk petak tak kena. Kemudian bila petak tak bulat betul tak? Tak bulat. Tak bulat. Siapa boleh tunjuk? Tak boleh nak tunjuk. Tak bulat pun sifat kek juga. Petak sifat kek, tak bulat sifat kek. Ada habis tu. Kemudian pula comel pula kek tu. Sifat yang bukan ada. Dia ada sifat yang ada dan tak ada. Ni macam ni. Kan? Dia ada sifat yang ada dan ada yang tak ada. Pecah patah cerita lain pula. Perak pecah patah bukan ada. Ni saya kepak. Patah tak patah. Bersifat dengan patah. Tapi sifat patah tu boleh kesan tak? Tak boleh. Kita boleh tengok pen tu je yang patah. Patah tak boleh nak tengok. Pecah. Relai. Relai. Bonyok. Itu ada. Luruh tak ada. Bergolek tak ada. Tapi memang bergolek. Tapi bergolek tak ada. Wah, ni mula ni. Mula nak pening dah. Jadi kita malam ni kita main bukan nak main dengar ceramah. Mengaji. Ni apa passion nak mengaji ni. Dia faham tonton dalam ni pun, kena faham apa mengaji kitab bukan dengar ceramah. Mengaji kitab dia passion tu. Dia kena faham. Dia duk kata ni apa ni. Ada tak? Nak hak sonok dengar, pergi dengar kat lain. Kan? Hak ni mengaji, mana baca lah. Saya pun cakap tak kerti. Boleh baca kitab je lah. Tapi kita nak mengaji hak payah tu saya duk pesan dah. Nak mengaji hak payah. Hak senang tak apa. Ni lah kita hak senang, ramai hak payah tak mau. Pelik, nak mengaji hak tak kerti. Bukan mengaji hak kerti dah. Ni hak kerti seronok. Penuh, hak kerti dah. Hak boleh duk lawak-lawak, gelak-gelak. Hak payah ni pandai. Apa? Tak faham. Tak faham kena duduk. Dah lah ilmu tak faham tu. Tak faham satu. Ni ilmu tu padu ain pula. Kalau tak faham saya duk cerita paraid kan tak apa juga. Duk cerita paraid. Tak faham tak apa. Ni duk cerita Seludin tak faham. Kena duduk. Paraid dia bukan ilmu padu ain. Walaupun kita tak katakan dia tak penting-penting. Tapi dia bukan padu ain. Dia bukan padu ain paraid. Kalau padu ain mampu kita. Nak kena mengaji paraid. Anda lah payah. Padu ain pula tak mau duk mengaji dengar. Dia macam tu. Dia kena set macam tu di kepala. Jadi bila dia bertanya, Pak dah sama mendengar. Okey, saya sebut dah tadi, sifat-sifat ni bukan semua ada. Dia ada jenis hal, dia ada amrun iktibari, dia ada wujudi. Wujudi ni ada sebut. Ni, beg ni, nampak hitam, memang betul ada. Itu ma'ani. Hitam ni sifat ma'ani bagi beg. Ma'ani ni dia bukan sifat Tuhan saja. Ma'ani nama sifat, nama kategori sifat. Kalau hak jenis dapat kesan, itu ma'ani nama dia. Faham? Ni ada juga ustaz-ustaz tu banyak terakhir dia tahu. Ma'ani duduk kat Tuhan lah, duduk kat lain apa? Dia kata begitu. Sifat Tuhan bukan sifat manusia. Ni sifat kek pula ma'ani. Bahaya banyak macam tu. Dia mengaji tak habis. Ni duk cerita ma'ani dekat kek. Ma'ani sifat Tuhan. Lah dia buat lah dia bila. Kan? Tak, ma'ani nama kategori sifat. Ada. Ni macam ni. Ni petak ni. Petak ni hal dia panggil. Kemudian hitam ni ma'ani. Sifat ni. Dia bersifat dengan petak dan bersifat dengan hitam. Dia macam tu. Lepas tu saya sebut. Saya kalau orang tanya macam mana nak maji nak tahu Tok Guru ni pakar Seludin. Pakar Seludin nak tahu Tok Guru pandai Seludin. Nampak macam mana? Saya kata tak payah. Nampi ziarah dia bawa kek. Bawa kek. Bawa kek tanya dia. Kita bawa lah jangan bagi dia pula. Kita lah bawa kek. Tok Guru saya ni bahasa. Saya tak apa nak faham nak tanya. Dekat kek ni mana sifat ma'ani dia. Mana salbiah dia. Mana nafsiah dia. Kalau Tok Guru kata. Hoi. Ma'ani salbiah ni sifat Tuhan tu. Kita senyap tu dah. Tunggu makan dia belah. Dia tak belah. Jangan makan. Dia belah makan. Ni petua saya. Apa pula ma'ani salbiah pula sifat Tuhan tu. Tok Guru jenis macam tu. Dia marah kan. Kita pun jangan duk lawan. Senyap je. Tak apa. Ni kalau dia cerita. Ma'ani kek ni. Mu rasa mana tak? Mana? Orang tu. Tu boleh mengaji. Dah lah boleh rasa. Kan? Boleh makan pula kek kita orang. Dia cerita pula. Dia kalau orang pandai kek tu. Dia boleh cerita. Mana nafsiah. Mana ma'ani. Mana salbiah. Mana maknawiyah. Tu.
Mana salbiah, mana nafsiyah, mana melihat. Dia boleh cerita. Ustaz cerita, ambil baru mengaji mukadimah nak akidah. Nanti lu. Tolong cerita. Tak ni kita cerita tadi bulan depan tak main pula. Tak mau cerita habis-habis. Kita sikit-sikit dulu. Layang-layang bagi sakit hati. Kan? Dia kena macam tu kan? Macam drama, filem. Sambungan tu. Dia action, boom. Tak tahu mati ke tak? Sambungan. Ada kena macam tu. Barulah minggu depan tu. Ni duk cerita habis dah. Kalau filem dah hero mati, heroin pun mati, kita pakai tak tengok dah. Buka-buka tahu dah heroin mati. Dia kena mau duk gempak macam tu. Ni saya pun tak mau cerita habis. Cuma saya abang nak jumpa Tok Wu bawa kek. Kuih ke apakah? Tanya Tok Wu. Tok Wu, dalam di kek ni saya nak tahu Tok Wu. Memang kita tak tahu pun kita nak mengaji kan. Jangan kita duk uji dia. Saya nak tahu Tok Wu mana yang dikata nafsiyah, mana dikata maknawiyah, ma'ani, salbiah. Memang ada dekat itu. Ni salbiah ada kat dia ni. Mana salbiah? Bila hitam apa makna? Tak putih. Tak putih tu salbiah. Allah tak binasa. Tak baharu. Tak laki. Tak perempuan tu salbiah. Ini tak putih. Salbiah. Maknawiyah? Ni nampak cara duk tanya ni macam nak tanya habis ni. Kan? Dia tak boleh abang habis. Abang habis tak ni dia tak mai pula nanti. Dah PKP pula ni. Baru majlis mukadimah nak tahu habis dah. Tunggu dulu. Tok Wu pun dia banyak silap. Dia tak bagi habis. Dalam duk majlis lima nanti pun ada buah dia tak bagi habis. Takut makan tuan. Takut melawan Turki. Ada tu buah 13 dia ada 14 disimpan. Kalau 13 dia bajang ada tak apa. Tapi dia ada bacaan-bacaan yang khusus. Dia tak bagi. Ada. Saya bagi insyaAllah. Tapi tak boleh bagi malam ni terus lah. Banyak lagi kita nak cerita. Okey. Sama melihat. Lepas tu bila kita baca kitab-kitab yang biasa-biasa ni lah. Kitab Jawi lah. Kita nampak macam kita faham. Tapi sebenarnya dah. Sebab sifat ma'ani ni dia satu ya. Dia sifatun mawjudatun qa'imatun bizatillahi ta'ala. Satu sifat yang duk di Allah. Kalau kata sama, satu sifat je, tak banyak. Yang duk di Tuhan. Kalau sebut basar, satu sifat yang duk di Allah. Bila kita tiba sama mendengar. Mendengar ni satu ke banyak? Tuhan mendengar ni satu ke banyak? Banyaklah. Takkan pula mendengar tu satu sifat. Mendengar bukan satu. Bila kita kata sifat Allah, dia mendengar. Kita kata apa? Mendengar tu hanya satu. Jadi makna apa? Saya cakap Tuhan dengar saya saja, yang lain tak. Tuhan dengar banyak. Tapi dengan satu sifat dipanggil dengan pendengar. Tu je. Dan mula cerita ni pakai takat saat ni sampai masuk Isya. Nama dia pendengar. Tuhan mendengar dengan sifat pendengar. Tuhan melihat dengan sifat pelihat. Yang dengan pelihat tu Allah melihat. Melihat tu banyak. Pelihat tu satu je. Barulah kena dengan konsep sifat ma'ani. Dan kena dengan konsep wahdaniyat. Kita punya wahdaniyat apa mana? Esa Allah pada sifat. Kalau tuan-tuan pernah mengaji ni, seronok dengar. Kalau baru duduk dengar tu jadi agak pening sikit lah. Tapi tak apa. Slow-slow lah kan. Agak memang payah sikit lah. Si abang siap-siap. Tapi kalau yang pernah duduk mengaji tu dia akan perhati. Dia perhati seronok. Ini tak apa. Tak faham pun tak apa. Passion dia. Saya pun mengaji tak erti tu. Tak apa. Pendengar. Bukan mendengar. Jadi dia sebut mendengar tak kena dengan definisi ma'ani tu. Sebab apa? Sifat ma'ani pertama dia mesti satu. Mendengar bukan satu. Pendengar tu satu. Kemudian pula mendengar bukan ada. Pendengar tu ada. Penyapu dengan menyapu mana ada? Penyapu dengan menyapu mana ada? Penyapu yang ada. Bila dia tarik macam tu kita panggil nama menyapu. Menyapu bukan ada. Siapa boleh tunjuk menyapu? Kalau boleh tunjuk menyapu dia memang hebat. Depa duk sapu. Tu menyapu mana? Tunjuk dia. Emang kena dekat sampah atau kena dekat yang menyapu atau kena dekat penyapu? Dia kalau orang sapu, pertama yang menyapu. Orang tu yang menyapu. Yang kedua yang disapu. Mana? Sampah. Yang ketiga penyapu alat tu. Bila ada tiga tu, maka keluarlah satu nama menyapu. Menyapu ni keluar nama ya. Dia ambil amrun iktibari. Kita buh nama sebenarnya bukan ada.
Ni macam tuan-tuan duk dengar ni. Mendengar ni bukan dah. Tuan-tuan duk dengar ni. Okey, dengar tak dengar? Apa dengar? Tak tahu. Dengar ni hanya faham. Bila ada yang bercakap, bila ada yang mendengar, maka keluarlah nama mendengar. Bila ada tuan-tuan, ada saya bercakap, nama tuan-tuan mendengar. Mendengar bukan ada. Tapi tuan-tuan ada apa? Pendengar. Pendengar tu ada kat anak telinga. Yang lah ni, kalau istilah doktor ni, sistem pendengaran. Dia panggil sistem pendengaran. Kita pun dengar dengan pendengar ni. Bukan dengar dengan telinga. Kita dengar dengan telinga. Bukan dengar dengan telinga. Oi, orang pekak telinga ada ke tak? Orang pekak telinga ada tak? Ada. Kalau dengar dengan telinga, orang pekak pun dengar. Berkata-kata dengan lidah kan, dengan mulut kan? Tak. Berkata-kata dengan perkata yang pada istilah. Atau dengan sistem penuturan. Penutur. Dia kena dengan per. Dia tak boleh dengan me. Kalau berkata-kata dengan mulut, orang bisu mulut ada ke tak? Mulut ada. Orang buta melihat kan? Ada orang buta mata celak macam tu tapi tak nampak. Cuma bila Tuhan tarik sifat pendengar pelihat ni, dia adalah kesan sikit. Bila orang buta kita nampaklah mata dia agak ni. Tapi sebenarnya bukan lihat dengan mata. Lihat dengan pelihat. Ini pada yang terjemah. Apa ni, inilah baru lawan buta melihat mendengar. Contohnya saya kata apa? Melihat. Melihat lawannya bukan buta. Melihat lawannya bukan buta. Melihat lawannya tak melihat. Orang duduk tidur tadi, dia tak buta lah. Memang dia nampak tadi kan. Kemudian dia tidur. Saya tunjuk dia macam tu. Dia tak melihat ke dia buta? Dia tak melihat ke dia buta? Dia tak melihat. Tapi kalau yang buta, memang tu dia duduk main bawa tongkat, buta. Jangan nanti kata dia tidur. Depan saya pun, setak nama dia buta. Sebab tidak ada pelihat. Macam kita bab kalam. Berkata-kata. Berkata-kata selama-lamanya. Berkata-kata. Dah. Kan sifat makni tu ada. Kemudian ada di Tuhan selama-lama. Perkata tu memang selama-lama ada. Berkata-kata bukan selama-lama. Bila kita baca kitab Jawi, Tuhan berkata-kata. Berkata-kata selama-lama. Berkata-kata lawan bisu. Betul ke tu? Berkata-kata selama-lama. Bom, 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 bom. Tak berhenti. Kemudian pula, berkata-kata lawan bisu. Kalau berkata-kata lawan bisu, tuan-tuan sekarang bisu semua. Semua bisu. Saya seorang tak. Mau kata begitu? Mau cakap begitu? Tuan-tuan sekarang ni, bisu kan tak berkata-kata? Kita mengaji bahasa Beshan. Bisu kan tak berkata-kata sekarang ni? Tak apa abang ni kata dia bisu. Tak berkata-kata. Tak berkata-kata tu dipanggil dengan diam. Tuan-tuan sekarang diam. Bukan bisu. Bila tidak ada penutur, maka bisu. Tidak ada pelihat, maka buta. Tidak ada pendengar, maka pekak. Bukan mendengar lawan pekak. Mendengar lawannya tak mendengar. Orang tidur kita bercakap, dia pekak ke tak dengar? Tak mendengar. Faham dah ni? Cengih sikit nak buat macam mana? Jadi cengih tu. Tak ada kata apa. Tak, sementara saya duk sorok duk beli kerah. Nanti main dia tua ke lumuk panjang duk keruk batuk tadi. Ni pula nak cerita tak faham pula batuk kekok. Ni sementara duk pang ni dengar lelak. Nak buat macam mana sorok saya ni menderah. Ni bukan cengih tak. Dia tak sebut cengih. Tak ada cengih. Memang passion tu darah dia ni. Dia tak puas hati. Nak buat macam mana passion macam tu. Ada orang slow gitu kan. Macam babak yang sepanjang dia slow gitu. Saya tak boleh slow tak boleh. Saya mengaji, Tok Guru pun slow saya tak mau. Sampai saya mengaji, Tok Guru slow saya tak mau. Tak boleh, aku nak mengaji Tok Guru je derah berdebang. Tok saya bawa mak mawi lagi derah pada suara saya. Dia dengan majik duk kolak tu dengar. Kalau tak ada mic, pam ni. Saya nak buat macam mana? Orang passion tu. Baik. Dia macam tu. Lepas tu bila kita baca sifat kalam, kalam artinya berkata-kata. Berkata-kata itu satu. Berkata-kata satu. Mana ada berkata-kata satu? Yang satu tu perkata penutur. Ni, si saya duk cakap ni dengan apa? Dengan sistem penutur. Penutur tu satu ya. Arab pun tak, Melayu pun tak, Siam pun tak. Di situ keluar bahasa perang. Kalau tak ada penutur tu mana? Duduk di anak lidah saya. Cuma saya ni tak macam Tuhan.
Tuhan dia tak ada mulut, tak ada lidah. Saya penutur kita duduk di lidah. Duduk di mulut. Bila Allah Ta'ala tarik, nak cakap tak boleh. Mulut ada, lidah ada, tapi tak ada sistem penutur, tak ada. Tapi Allah penutur juga, tapi penutur dia bukan macam kita. Dia bukan aurat, sifat. Aurat ni dia main tumpang. Jangan kata pada duk menyamakan sifat Allah dengan sifat kita, tak ada. Tak sama sebenarnya. Tapi nama dia sama. Tuhan melihat tak melihat? Kita melihat tak melihat? Awak punya. Tak salah kalau kata begitu. Tuhan melihat, kita melihat. Ya. Nak sama pada nama tak apa. Jangan sama pada musamma. Musamma ni hakikat. Allah alim. Tok Kenali alim tak? Alim. Sama kan? Tak sama walaupun nama sama. Tu. Ni kita ustaz ni apa ni? Kita dengar dengan pendengar, Tuhan dengan pendengar. Jangan gitu. Allah alim tak? Alim. Tok Kenali alim tak? Alim. Habis tu. Hang hidup tak? Hidup. Allah hidup tak? Hidup. Habis tu. Tak sama. Kadang dia nak lawan kadang-kadang tu. Saya ni biasa tuan-tuan duk kena macam-macam ni. Duk kena macam-macam. Kalau duduk dalam dunia tuan-tuan, dunia ustaz lah. Macam-macam saya kena ni. Sampai ke Mesir, nama saya lebih tentang. Cuba pergi adu sampai ke Mesir. Sampai kata saya kapiak pada. Besok tu. Salah Syed pun dia meninggal pun. Alhamdulillah Tok U sesat meninggal dah. Tuan meninggal tak? Salah Syed punya kata. Kalau takat kata kat saya tak nak kisah. Kata pergi ikut mana pun. Kat Tok U kata. Tok U meninggal. Alhamdulillah. Tok U. Ambil ajar sesat meninggal. Mana tak? Salah Syed. Wallah. Ni pokok ni bukan boleh biak. Kalau biak macam tu lah. Ni kan baru ni. Duk cerita. Syahadah kita. Syahadah tak betul. Enggak apalah sebut Muhammad Rasulullah saja. Sebut Isa. Sebut Musa. Sebutlah lebih banyak. Takkan Muhammad saja. Sampai tak tu dia tak kerti. Kita bila kita beriman dengan Muhammad. Automatik kita beriman dengan Nabi-Nabi yang lain. Bila kita beriman dengan Muhammad Rasulullah, automatik kita beriman dengan Rasul yang lain. Sebab apa? Muhammad yang abang. Kita tak ada Isa siapa abang? Muhammad. Kita tahu Nabi Musa siapa abang? Muhammad abang. Kita tahu Tuhan kita Allah siapa abang? Muhammad. Quran tu Muhammad ya abang. Hadis Muhammad ya abang. Tanpa Muhammad, kita tak tahu kata Allah Tuhan kita. Kita tak tahu Musa tu salah seorang Nabi. Kita tak tahu kata Isa salah seorang Nabi. Faham? Cengih sikit macam mana ni. Tapi kalau kita beriman dengan Isa, tak semisi beriman dengan Muhammad. Sebab Muhammad turun kemudian. Itu pun dia tak kerti. Saya nak abang kata apa? Tu Saleh Syed pernah kata. Dia pun kata tu Saleh Syed sesat ni apa? Tu Saleh Syed pernah kata. Dalam Faridah dah. Tu Saleh Syed baca Faridah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah seumpama air laut yang luah. La ilaha illallah seumpama setitik air laut itu. Tu Saleh Syed tu baca Faridah. Memang dah. Tok gua apa sesat dia berkata. Hina la ilaha illallah. Ada pula Muhammad seumpama air laut lepas. La ilaha illallah tu setitik air laut. Dia berkata sesat. Tok sesat. Ceduk balung belah KM jerugang ke degang. Kita bertahan. Lah ni kena agak hampa. Lah ni hampa pula nak lawan dengan buat tu. Apa maksud Tok Guru duk kata la ilallah seumpama setitik air laut. Muhammad Rasul seumpama lautan yang luas. Sebab semua datang daripada Muhammad Rasulullah. Tuh, itu beriman. Kita tahu hari kiamat daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu la ilallah daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu Isa daripada Muhammad Rasulullah. Kita tahu Isa daripada Muhammad Rasulullah. Lepas tu Muhammad Rasulullah seumpama lautan yang luas. Sehingga la ilaha illallah seumpama setitik daripada air itu. Itu huraian tu Saleh Syed. Tapi dia berkata Tok Guru sesat hina Allah. Allahu Akbar. Lah ni depa dah faham. Depa berkelahi pula dengan puak tu. Dia berkata apa? Bila kita beriman dengan Muhammad Rasulullah, maknanya automatik kita beriman dia semua. Tu Saleh Syed kata dah. Itu hamba kata dia sesat. Saya nak bela, saya cengih pun nak bela Tok Guru. Tuan-tuan tak payah takut. Ni apa? Syiah ke apa tak? Saya stay orang tua macam ni. Saudara, saya pertahan Tok Guru. Jangan takut. Saya pertahan Tok Guru. Jadi saya kata dah, Tok Guru Saleh Syed duk kata dah lu hampa duk hina. Kan dia pun kata, mengucap apa Muhammad Rasulullah, kenapa tak sebut Isa? Mengucap tu tak betul dia pun kata.
Beriman dengan Muhammad SAW, otomatik kita beriman dengan Isa. Sebab tu, hikmat Allah Ta'ala lantik ni Muhammad akhir. Supaya kita beriman dengan keseluruhan. Tapi kalau kita umat Musa, dan beriman dengan Musa, tak pernah dengar Muhammad, kita ni bukan umat Muhammad. Sebab tu orang Kristian, dia tetap Kristian kata. Sebab apa? Muhammad datang kemudian. Hang kena beriman dengan Muhammad, baru hang boleh. Tapi kita beriman dengan Muhammad, otomatik beriman semua habis. Sapu semua. Setiap yang beriman dengan Muhammad, dia beriman dengan segala Nabi yang lain. Tapi setiap yang beriman dengan Nabi yang lain, tak semesti beriman dengan Muhammad. Itu kaedah dah. Itu istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak habis juga malam. Tak habis lagi cerita apa-apa ni. Nak buat macam mana? Tak apa, kita berhenti saat kat situ. Nanti kita cerita lagi. Maka kemudian daripada lalu bertahun. Ni baru nak mengarang tafsirah. Kita mengaji malam ni. Kemudian kita tanda kat situ. Tanda kat situ. Dan tuan-tuan pun memang duk dengar lah kan. Cuma kita peringat lah. Sama-sama kita peringat. Dan kita tak menyalah kitab-kitab yang lain. Pada berkata menyalahi mafhum saja. Kita faham je tak apa nak. Kita faham macam tak kena. Tapi sebenarnya kena. Jadi sekadar tu dulu. Dan saya pun nak abang saya bawa tong tu. Saya bawa tong situ. Situ dah tu dalam tu ada borang. Macam borang arwah. Dia bukan arwah. Saya buat untuk buka puasa. Program Ramadan. Lebih pada buka puasa lah. Iftar, apa dia, sahur semua. Dan kalau ada program-program pengajian untuk kami guna, kami guna. Saya buat borang dan dalam tu ada borang arwah. Dia bukan borang arwah. Dalam tu cuma kita bubuh. Bubuh lah banyak mana nak bagi untuk buka puasa. Lepas tu tuan-tuan nak bubuh nama arwah, bubuh lah banyak mana. Dia tak macam tempat lain borang arwah. Pala RM10 dia. Saya tak. Nak derma RM5, nak buh nama arwah 10 orang bubuh lah. Kami tak buat. Kami tak buat borang arwah. Jadi kami buat tahlil. Dan duit yang bagi buat untuk buka puasa dan program Ramadan. Situ ada dalam tu utang. Saya nak bagi ke depan boleh. Kalau ada lagi program bulan depan saya main. Ataupun nak bagi kat Ustaz Majun ke apa. Siapa kena-kena boleh. Atau malam ni pun boleh. Di situ ada borang. Tulis je. Saya tinggal pen tu. Tulis. Buh duit. Sebab saya buat macam ni untuk apa? Ada tempat-tempat yang dia kata, sampai ke pahala. Lah ni gini. Hampa kata pahala tak sampai, duit kena sampai. Saya perangkap belah KL, belah ni tak apa, belah KL. Sampai ke Ustaz? Dia tanya. Okey, saya bukan buat tahlil. Saya buat ni untuk kenduri. Kalau puan berasa tak sampai pahala, puan tak saya tulis nama, tapi puan kena bagi duit. Duit mesti kena sampai. Kan? Ni saya nak pegang duit. Jangan tanya sampai ke duit. Bagilah main. Tapi sini tak apalah. Situ. Tuan-tuan nak buh nama orang, buh lah. Saya nak tu duit tu untuk program Ramadan. Lebih pada buka puasa. Saya budak pondok walaupun cuti ni. Budak pondok pun ada dalam 50 orang dah. Tak balik sekali dengan kelamin-kelamin. Keluarga saya sekali semua lah. Tak kelamin. Sekadar tu dulu. Saya ucap terima kasih terlebih dahulu. InsyaAllah umur panjang kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan kita dapat beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim bi hikmatik wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma al-khaifin وإنابة المخبتين وإخلاص موكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.